Okay, hai semua. Selamat datang ke webinar kita pada malam ni. Saya Syaz, merupakan moderator anda dan akan berada bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. So, sebelum kita mulakan, saya nak tahu, okay, Cik Fahan boleh unmute? Kita try suara. Okay, Cik Fahan Okey. sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih, Syaz. Okay, thank you. Okay, buat pengetahuan semua, ini merupakan webinar kita yang bertajuk Permulaan Pelaburan Saham. So, sesiapa yang masih baru ataupun yang sudah dah tahu basic pun boleh masih belajar lagi. And okay, webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. So, terima kasih di atas kesudian anda semua untuk hadir ke webinar kita pada malam ini dan semoga banyak input ya, semoga banyak input yang anda akan perolehi setelah webinar ini habis. Okey. Sebelum saya mulakan, saya akan membaca disclaimer terlebih dahulu. Okey. Webinar ini dijalankan bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab sebarang kerugian di atas segala jual beli. Okey, sebelum kita mulakan, kita akan terlebih dahulu kita kenal dahulu kita punya speaker pada malam ini, iaitu Encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Beliau merupakan pemegang 2 lesen sah iaitu dari Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham dan juga pasaran niaga hadapan and derivatives. So beliau juga mempunyai pengalaman dan masih berkhidmat sebagai remiser and di salah satu broker investment bank. Investment bank mana? Di RHB Investment. Okey, beliau juga merupakan lulusan Sarjana Muda Perniagaan Antarabangsa dan mempunyai diploma analisis teknikal oleh UK Society. Dan beliau juga mempunyai algoritma trading system dan robotic trading system untuk memudahkan proses dagangan, peleburan dan dia boleh diguna pakai untuk produk pasaran niaga hadapan. So siapa yang nak bertanya pun boleh bertanya mengenai ini juga ya. Nanti di sesi Q&A kita. Okey. Semua dah bersedia? Speaker kita dah bersedia? Ready dah. Yes, saya dah sedia. Okey, saya paskan dekat Encik Farhan ya. Okey. Encik Farhan boleh mulakan. Right. Okey. Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Terima kasih Syaz, terima kasih LiveChamp dan Bursa Malaysia kerana sekali lagi memberi peluang untuk saya berkongsi ilmu dan berkongsi info berkenaan pelaburan saham. Macam tahun lepas saya banyak berkongsi berkenaan pasaran hadapan, pasaran niaga hadapan ataupun kita panggil futures and derivative market. So tahun ni diberi peluang untuk cerita berkenaan saham. So saya diberi orang kata peluang ni sebab saya mempunyai 2 license. Saya ada license di pasaran saham dan di pasaran futures ataupun pasaran niaga hadapan. Jadi hari ini topik kita adalah lebih kepada basic ataupun permulaan. Macam mana kita nak memulakan dagangan saham ni, sebab ramai yang mungkin pernah dengar ataupun kawan-kawan share. Assalamualaikum Cik Farhan. Sorry kacau suara tak dengar. Kena kuat sikit. Hello, dengar? Okey tak? Syaz, okey tak? Okey, dengar tak? Okey, dah okey. Alright. Sorry, tertekan button sikit. Okey, so hari ini saya akan lebih menerangkan berkenaan macam mana kita nak memulakan
pelaburan saham. Sebab kadang-kadang kita pernah dengar saham ni kan. So ada member cerita sekarang dekat media sosial dan sebagainya. Banyak kita nampak pasal saham dan sebagainya. Jadi lately memang start since last year memang PKP, masa PKP kan. So kita ramai yang tak tahu nak buat apa. So ramai yang explore berkenaan saham dan trading ni. Jadi hari ni mungkin ramai yang masih tak tahu apa itu saham. So saya akan ceritakan step macam mana anda nak memulakan dan sedikit info berkenaan saham ni. Sebab kalau diberi masa 2 jam pun saya rasa basic ni pun kita tak dapat habiskan dalam satu hari pun. Sebab terlalu banyak info. Jadi ada beberapa, mungkin akan ada sesi webinar lain berkenaan tajuk saham ni. So akan di-share oleh, akan dikongsi oleh pihak LiveCham. So sehari ni saya just cover untuk topik permulaan. So macam mana anda nak mulakan saham ni dan apa tu saham kan? Okey. So saya teruskan tanpa melengahkan masa. Okey. Saham ni adalah pemilikan sebuah syarikat. Maknanya ia memberikan pemilik saham ni sebuah tuntutan kepada pendapatan kepada aset syarikat ataupun tak kisah sama ada aset syarikat sendirian berhad ataupun syarikat berhad. Jadi bila saham-saham ni maksudnya jika anda memiliki saham, anda memiliki aset sesuatu company tersebut ataupun syarikat dan anda memiliki juga hasil dia. Jadi anda ada sebahagian hasil tu akan diagihkan dalam bentuk dividen dan sebagainya. Jadi jika anda memiliki saham, so anda adalah sebahagian daripada syarikat tersebut. Sebab tu dinamakan pemilikan sesebuah syarikat. Jadi ia memberikan anda tuntutan, dia memberikan anda perkongsian pendapatan, perkongsian dari segi aset dan sebagainya. Jadi pemilikan saham ni membolehkan pemilik saham ni berkongsi hak milik syarikat termasuk harta syarikat selain ada kuasa untuk membuat keputusan dan berpeluang menjana keuntungan dari daripada perniagaan syarikat tadi. Jadi maknanya kalau kita pegang saham company tersebut ataupun syarikat tersebut, jika syarikat membuat keuntungan, jadi kita ada hak untuk dapat keuntungan tersebut. Kita akan dikongsilah dalam bentuk apa tu nanti kita tengok kemudian. Okey, so semakin banyak saham yang kita miliki, semakin besar pemilikan kita terhadap syarikat tersebut. Okey, saya bagi contoh analogi ringkas lah. Saham ni mudah dari segi bila kita tahu saham ni pemilikan. Sebab contohnya saya nak buka satu syarikat mungkin ataupun satu kedai makan lah contohnya. Ni just analogi ringkas. Contoh saya perlukan modal sekitar 100,000. Jadi saya mungkin ada 50,000. 50,000 lagi saya boleh buat offer ataupun tawaran kepada mungkin ahli keluarga saya, kawan-kawan untuk berkongsi modal. Jadi konsep dia lebih kurang sama. Saya memiliki 50% ataupun 50% saham syarikat, 50,000. Jadi selebihnya 50,000 lagi saya perlukan mungkin adik, abang dan sebagainya. Saya share seorang 10%, 10%. So mereka juga memiliki kuasa dalam pemilikan saham tersebut. Jadi mereka boleh tentukan perjalanan syarikat, mereka boleh berkongsi idea, mereka boleh memberi pandangan, mereka juga boleh dapat keuntungan jika saya dapat menjana ataupun syarikat saya ataupun kedai saya itu dapat menjana keuntungan. So semua pemilik saham tersebut akan menerima keuntungan tersebut. Kita panggil profit sharing lah kan, berkongsi pendapatan tu. Jadi konsep saham dekat Bursa Malaysia ni pun sama. Cuma apa yang dimaksudkan saham di Bursa Malaysia ni adalah pemilikan dia adalah secara open ataupun tawaran awam. Maksudnya dia open pada semua orang. Siapa-siapa boleh beli saham syarikat tersebut bila dia listing ataupun diapungkan di Bursa Malaysia. Jadi kita tengok berapa banyak kuantiti kita beli, itulah kita punya kemampuan ataupun shareholding lah, maknanya pegangan saham kita. Mungkin tak banyak sebab kalau kita retailer, modal kita tak banyak. So mungkin 0.001% daripada jumlah syarikat pegangan kita dari segi pemilikan kita lah. Jadi semakin banyak kita beli saham tu, semakin besar pemilikan tu. So kita tengok dalam list company-company ni tersebut kan. So kita nampak top 30 shareholder, mungkin top 10 tu adalah big fund. So kita panggil big fund lah, nanti kita terangkan kemudian. So saham ni seronok, saya rasa kita patut belajar sama ada anda nak trade atau tidak, tapi dia satu ilmu yang baik sebab dia menggambarkan banyak aspek tentang ekonomi dan sebagainya. So kita hari ni fokus pada saham. Jadi anda dah faham surface dia ataupun pengenalan asas apa itu saham, so kita boleh go next.
Okey, dari segi pelaburan, saham ni adalah pelaburan lah. Cuma dia berbeza instrumen ataupun produk kita panggil. Jadi dekat sini saya senaraikan hanya ada beberapa yang kita tahu. Biasanya kita selalu dengar berkenaan hartanah, unit trust, saham dan derivatif. Jadi kat mana letaknya sesuatu produk tu ataupun instrumen tersebut dari segi kecairan dia, dari segi risiko dia dan pulangan dia. Sebenarnya ada banyak aspek lagi yang kita boleh study. Tapi saya rasa untuk asas ni kita cukup ambil 3 ni, kecairan, risiko dan pulangan, dan 4 instrumen tersebut. Okey, so bila kita tengok berkenaan hartanah, hartanah ni maksudnya kita beli property ataupun hartanah sama ada rumah, kedai dan sebagainya. So anda melabur dalam sektor hartanah. Jadi kecairan dia adalah rendah. Kecairan ni maksudnya liquidity, di mana anda nak beli rumah hari ni anda boleh beli, tapi proses nak beli, nak dapat sign agreement dan sebagainya mengambil masa. Jadi anda nak jual juga pun akan ambil masa. So bila dia mengambil masa yang lama, maknanya kecairan dia adalah sangat rendah. Maknanya anda nak jual beli, hari ni beli, esok nak jual rumah tu susah kan. So sebab tu kecairan dia agak rendah. Tapi risiko yang anda ambil untuk melabur dalam hartanah juga adalah rendah sebab sektor tanah ni kita boleh nampak nilai dia semakin meningkat saban tahun. Jadi risiko dia agak rendah untuk anda beli, melainkan anda beli harga yang tinggi ataupun di lokasi yang tak strategik dan sebagainya ataupun terbengkalai dan sebagainya. So ada risiko cuma dia agak rendah. Biasanya orang beli rumah simpan untuk long term kita panggil, jangka panjang kan. So dari segi pulangan pula adalah sederhana. Kita tak kata tinggi, kita tak kata rendah. Sebab bergantung pada strategi. Ada orang beli rumah lelong, ada orang beli rumah baru. So kita nak tengok strategi. Tapi still ada pulangan dan pulangannya adalah sederhana. Jadi kita terus ke unit trust. Unit trust ni seperti contoh kita simpan di ASB, kita simpan di public mutual, asset management punya produk dan sebagainya lah, CWA dan sebagainya lah. Jadi saya rasa ramai yang simpan di unit trust yang anda boleh potong duit EPF dan sebagainya, simpan kan. So dari segi kecairan dia juga adalah sederhana sebab anda boleh jual tapi still akan ambil masa sebab anda kena submit form, bagi tahu konsultan ataupun ejen untuk jual atau beli. Jadi sekarang ni dia ada cepat sikit sebab anda boleh beli secara online. Okey, seterusnya adalah risiko bagi unit trust ni. Dia adalah rendah sebab biasanya unit trust ni dia adalah bersifat jangka panjang. Jadi kenaikan dan penurunan dia agak kecil berbanding dengan saham. Jadi dari segi risiko dia rendah dan pulangan juga adalah sederhana. Sebab bila anda ambil risiko yang rendah ni, so pulangan dia biasanya sederhana lah, biasa-biasa je lah kan. Jadi seterusnya adalah saham. Okay. So saham ni bila anda tengok kecairan dia adalah tinggi. Maknanya anda boleh beli pukul 9 pagi anda beli saham A, B, C contohnya. Ataupun kita ambil saham tenaga kan, TNB. Anda beli saham tenaga hari ni RM10. Pukul 9.10 naik RM9.50. Anda nak jual, anda boleh jual, tak ada masalah. Anytime. As long as ada buyer, so anda boleh jual pada buyer. Jadi dalam pasaran saham ni sebenarnya menempatkan buyer dengan seller yang ramai lah. Jadi anda boleh jual anytime. Walaupun selepas 1 minit anda beli. Jadi kecairan ni cepat. Duit ni liquid. So anda beli saham pagi ni, esok petang pun boleh jual dan boleh dapat duitnya 2 hari kemudian. Jadi risiko pula adalah sederhana sebab jika anda beli, dia bergantung pada strategi juga. Sebab bila anda beli saham-saham yang baik, yang ada fundamental ataupun background ataupun latar belakang syarikat yang baik, ada profit yang konsisten dan sebagainya, biasanya risiko untuk dia turun tu adalah sangat-sangat rendah. Jadi dia boleh katakan risiko tu adalah sederhana. Manakala pulangan dia pula agak tinggi sebab apabila dia melibatkan buyer dan seller yang banyak, kecairan yang tinggi, biasanya pulangan dia akan lebih tinggi sebab harga akan bergerak dengan cepat. Maknanya mungkin anda nak beli saham bernilai RM1 harganya, so mungkin anda boleh jual RM1.10 dalam keuntungan 10% mungkin dalam 1-2 hari saja. Jadi pulangan dia boleh kata sangat tinggi ataupun sangat lumayan untuk tempoh masa yang sangat pendek. Kalau panjang mungkin anda boleh gandakan lagi ataupun anda boleh hold jangka masa yang panjang tapi keuntungan tu kita boleh target lebih tinggi, 10% atau 20% daripada mana-mana investment lain lah.
Okey, seterusnya adalah derivatif. Ini yang pasaran lebih volatile. Kita panggil futures and derivative sebenarnya. Pasaran niaga hadapan. So kecairan dia lebih tinggi sebenarnya. Kat sini saya tak tulis lebih tinggi lah. Tapi kecairan dia lebih tinggi. Dia macam kita trade minyak mentah. Kalau di Malaysia ada minyak sawit mentah. Kita trade emas, kita trade perak, kita trade macam-macam produk derivatif ni. So dia lebih volatile sebab dia melibatkan komoditi. Komoditi ni dagangkan seluruh dunia dan dia lebih volatile ataupun harga dia akan lebih cepat bergerak. Jadi bila anda ambil risiko yang tinggi, so pulangan dia juga akan tinggi. Okey. So anda dah faham berkenaan jenis-jenis pelaburan yang anda tahu. Okey, seterusnya kita pergi ke kita panggil siapa-siapa yang tak pernah pergi lagi, inilah bangunan Bursa Malaysia. So apa itu pasaran saham? Jadi dekat mana anda nak beli jual saham kan? Jadi di pasaran saham lah. Cuma pasaran saham ni adalah tempat di mana ia menemukan pembeli dan penjual saham untuk melakukan urus niaga jual beli tersebut. Jadi di Malaysia, pasaran saham tu adalah di Bursa Malaysia dan hampir 80% daripada syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia ni adalah patuh syariah ataupun kita panggil syariah compliance, di mana Suruhanjaya Security adalah Suruhanjaya Security ni ada panel khas yang menilai ia syariah ataupun tidak patuh syariah. Jadi jangan risau, dalam Bursa Malaysia sendiri ada 80% saham-saham yang patuh syariah untuk anda beli dan invest ataupun melabur. Okey, seterusnya dia dalam Bursa Malaysia ada setakat hari ini hampir ada 1,000 syarikat yang berbeza latar belakang. Maksudnya dari segi sektor, ada pertanian, ada peladangan, ada oil and gas, ada hartanah dan sebagainya. Jadi berbeza sektor tu, anda boleh cari ada hampir 1,000 syarikat. So 80% adalah patuh syariah. Jadi modal terkumpul semua saham-saham ni hampir 1.3 trilion ringgit. Saya rasa dah lebih lah untuk slide ni. Saya rasa mungkin 2 tahun lepas 1.3 trilion lah. Tapi sekarang dengan volume yang lebih banyak, syarikat-syarikat baru diapungkan, so saya rasa nilai dia dah mungkin melebihi 1.3 trilion ni. Jadi maknanya pasaran modal ni antara yang besar jugalah. Okey, seterusnya adalah Bursa Malaysia ni juga adalah tempat untuk kita terbitkan saham tadi. Maksudnya kalau saya ada syarikat, saya nak apungkan, saya nak offer pada orang yang lebih ramai untuk sumbang modal untuk saya berniaga, kembangkan perniagaan saya boleh buat di Bursa Malaysia. Jadi tempatnya adalah Bursa Malaysia. Anda boleh apungkan saham, anda boleh bagi semua orang beli saham anda dan anda boleh dapat modal untuk jalankan perniagaan ataupun kembangkan perniagaan lagi. Okey. Seterusnya jenis pasaran saham. So setakat ni kita ada 3 yang utama, jenis-jenis pasaran saham di Bursa Malaysia. Jadi pasaran pertama adalah pasaran kita panggil main market ataupun dulu orang panggil main board lah. Papan utama. So mungkin anda pernah dengar papan utama, pasaran utama. So semua sama. Kita panggil main market. So apa beza dia? Sebenarnya dalam Bursa Malaysia ni, anda boleh beli saham tu digabungkan dalam satu platform yang sama, iaitu di Bursa Malaysia. Anda buka Bursa Malaysia, dalam tu ada pasaran utama, pasaran ACE, pasaran LEAP dalam satu platform. So anda buka akaun CDS dengan mana-mana broker, anda boleh akses ke semua tiga-tiga pasaran saham ni dalam satu platform yang sama. Cuma perbezaan tu akan dibezakan oleh certain dia punya mungkin ada color ataupun logo tertentu untuk membezakan pasaran utama, pasaran ACE ataupun pasaran LEAP market. Jadi kat sini apa itu pasaran utama? Dia menempatkan syarikat-syarikat gegasi, kita panggil syarikat-syarikat besar lah, giant, dengan modal yang lebih besar. Maknanya sesebuah syarikat, contoh saya ada mungkin saya punya modal pasaran, bila saya nak listing ataupun diapungkan di Bursa Malaysia, modal pasaran saya adalah 1 bilion. Jadi 1 bilion kira gegasi lah kan, sebab anda nak listing dengan nilai 1 bilion tu sangat besar sebenarnya. So anda akan listing ataupun diapungkan di pasaran papan utama, kita panggil main board ataupun main market tadilah. Jadi syarat-syarat untuk anda listing dekat papan utama adalah anda perlukan 3 ke 5 tahun untung yang konsisten melebihi 20 juta, at least 20 juta ke atas setiap tahun, baru anda boleh listing ataupun diapungkan di papan utama.
Maknanya syarikat-syarikat besar lah. Anda tengok dalam list Bursa Malaysia tu, anda tengok papan utama ni adalah syarikat-syarikat besar. Harga tak melambangkan nilai syarikat, tapi anda boleh kira secara kasar tengok mungkin pada masa dia listing berapa nilai dia. Okey, so 25% pegangan saham umum dan 1,000 pelabur memegang 1,000 saham. At least, maknanya dia kena ada pegangan minoriti. 25% ni adalah untuk pasaran umum. Maksudnya tak boleh company ataupun certain individu tertentu memiliki majoriti saham. Sebab nama pun saham untuk public ataupun saham untuk orang awam. Jadi dia tak boleh lah pemilik syarikat tu nak pegang semua saham dia juga. So dia kena offer pada orang awam untuk beli saham dia untuk sama-sama melabur dalam pasaran saham tadi. Okey, so kedua adalah ACE market. Kita panggil ACE market ataupun pasaran ACE lah. Okey, ACE market ni kalau sebelum ni kita panggil second board. Maknanya bila kita dengar second board kita tahulah maknanya saham-saham ni adalah saham yang modal syarikat tu mungkin lebih kecil daripada syarikat-syarikat gergasi dekat papan utama tadi. Jadi penyenaraian yang menggunakan modal yang lebih kecil dan tiada syarat minimum keuntungan yang lampau. Maknanya mungkin anda boleh buat untung konsisten dalam 2 tahun, 3 tahun ke 5 tahun. Tak perlu banyak tapi konsisten. So anda boleh request ataupun buat proses penyenaraian di pasaran modal ataupun pasaran Bursa Malaysia ni. So yang utama yang kita sebagai investor retailer akan tengok adalah lebih pada pasaran papan utama ataupun di pasaran ACE. Sorry. Okey, seterusnya adalah pasaran LIP. LIP market ni sebenarnya pasaran ni dia ada dalam diapungkan dalam pasaran yang sama. Juga di diakses, kita boleh beli juga. Cuma dia adalah pasaran alternatif untuk SME ni mendapatkan dana dalam pasaran modal. Maknanya mereka ni small medium enterprise. Syarikat-syarikat yang berskala kecil tapi dia nak perlukan modal daripada orang awam. So dia listing juga dekat Bursa Malaysia. Tapi dia hanya boleh dibeli oleh pelabur-pelabur sophisticated. Pelabur sophisticated ni pelabur-pelabur yang Bursa dah clarify dia ataupun dah letak dia sebagai, ya dia ada syarat untuk jadi pelabur sophisticated. Maksudnya pelabur-pelabur ni ada duit yang banyak lah, senang cerita. So orang-orang kaya je boleh beli saham-saham SME ni sebab requirement dia macam tu. Jadi kita akan fokus lebih pada pasaran utama dan pasaran ACE market. Jadi contoh-contoh saham saya bagi kat bawah tu lah. Di RBICom, RHB Bank, Telekom, Tenaga Nasional. Yang anda selalu dengar nama-nama ni, MSM dan sebagainya. Jadi ini adalah syarikat-syarikat yang tersenarai di papan utama. Di papan ACE market pula tadi adalah syarikat-syarikat yang macam XOX, IFCA, MSC dan sebagainya. So anda mungkin tak tahu lagi tapi nanti anda dah buka account CDS anda akan tahulah. Mana yang anda tahu. So anda boleh explore macam mana anda nak tahu ACE market dan main market tadi. Okey, seterusnya Suruhanjaya Security. Dua institusi ataupun agensi utama lah senang cerita ataupun syarikat macam Bursa Malaysia adalah syarikat senaraian awam ataupun syarikat yang listing dekat Bursa Malaysia. Bursa Malaysia itu sendiri. So dia adalah menempatkan penjual dan pembeli saham. So dia mengawal, menyediakan platform dan sebagainya. Tapi untuk Suruhanjaya Security pula, dia ibarat penggubal undang-undang bagi pelaburan di Malaysia. So apa-apa pelaburan, tak kisahlah anda melabur unit trust, melabur saham, bond dan sebagainya. So semua akta ataupun undang-undang itu adalah di bawah Suruhanjaya Security. Jadi Suruhanjaya Security ini ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Security. Dia adalah Suruhanjaya. Jadi dia bertanggungjawab untuk melindungi pelabur. So dia melindungi anda semua selaku pelabur dan melaksanakan fungsi kawal selia dalam mempromosikan pembangunan investment ataupun security ataupun derivatif juga di Malaysia. Jadi fungsi pengawal sediaan SC ni dia ibarat polis dalam pelaburan lah. So anda jumpa scam dan Macau scam lah, apa-apa scam, MLM dan sebagainya adalah di bawah kawal selia Suruhanjaya Security. Jadi anda terjumpa mungkin kawan-kawan offer ataupun dekat mana-mana orang offer pelaburan-pelaburan yang anda rasa muskil ataupun tak masuk akal dan sebagainya, anda boleh cek di laman web Suruhanjaya Security untuk pastikan
yang pelaburan tu sah dan di bawah kawal selia Suruhanjaya Security. Jadi kalau ada dalam list-list yang amaran dan sebagainya oleh PIC, so anda kena hati-hatilah untuk join. So dia mengawal selia bursa ataupun rumah clearing house lah sebenarnya cerita, untuk depository sistem CDS anda. Jadi SC ni akan kawal. Selain itu dia boleh meluluskan terbitan bond, dia mengawal selia semua perkara yang berhubung kait dengan security ataupun equity tadi, ataupun kita panggil pasaran saham ataupun derivatif. Dan selain melesenkan dan mengawasi semua individu yang berlisens ataupun yang berlesen lah. Macam saya ada lesen, so anda boleh search nama saya dekat Suruhanjaya Security untuk cari sama ada saya ni ejen yang sah ataupun tidak. Jadi sebelum anda melabur saham, anda kena pastilah remiser ataupun dealer anda yang anda berhubung tu adalah orang yang berlesen. So ada kes-kes yang mereka berhubung dengan orang yang tak ada lesen. Jadi mereka ni scam dan sebagainya. So kena hati-hati ya. Okay, so apa yang kita nak dalam pelaburan saham ni? Of course lah. Jadi benda yang utama. So semua orang tak nak dengar yang awal-awal tadi. Mungkin semua orang nak tahu kenapa saya nak melabur saham ni. Jadi apa yang saya senaraikan kat sini ada 5 faktor utama yang saya rasa semua orang nak benda yang sama. Jadi yang pertama adalah kuasa pengcompoundan ataupun compounding. Maksudnya bila anda melabur ni, macam anda melabur simpan dekat duit kat ASB dan sebagainya, kalau boleh anda nak orang kata beranakkan duit tu kan. So anda simpan 100,000, anda kalau boleh nak okey tahun ni dapat 10% dividen. So 110,000. Tahun depan 110,000 kita gandakan lagi jadi 120,000 contohnya dengan modal yang ataupun keuntungan yang kita dapat tadi. Jadi di pasaran saham kita boleh buat benda yang sama. So maknanya saham-saham ni ada yang bagi dividen, ada yang bagi bonus dan sebagainya. Jadi nilai pelaburan anda boleh berganda. Dah makan bulan mungkin makan tahun. Jadi kita boleh gandakan ataupun compounding ni lah. Compounding maksudnya tahun ni anda untung 10%, tahun depan anda untung 10% juga, tapi mungkin dengan modal yang lebih besar anda akan dapat untung yang lebih besar. So kita compound kan bagi dia lebih besar selepas ni. So itu antara yang utama lah saya rasa. Sebab saya pun kalau saya ada 10,000, saya kalau boleh 10,000 ni dalam masa 10 tahun kita nak jadikan 100,000 ataupun lebih. Jadi kita ada strategi, kena ada objektif dan inilah kelebihan saham. So kedua adalah pemilikan terhadap syarikat-syarikat yang besar. So anda nak buka syarikat, contohnya anda nak buka syarikat telekomunikasi, contoh seperti Maxis, tapi anda tak mampu sebab anda tak ada modal. Jadi apa yang anda boleh buat? Anda beli saham Maxis, anda adalah sebahagian daripada syarikat Maxis. Anda boleh vote, anda boleh dapat dividen, anda boleh dapat suara untuk dalam syarikat dan sebagainya. So anda memiliki syarikat yang besar tanpa perlu anda membina ataupun mencipta satu produk baru ataupun company baru. Jadi pemilikan terhadap syarikat ni adalah faktor yang kedua. Okey, seterusnya adalah kebebasan untuk bekerja dan membuat keputusan sendiri. Yang ni lebih kepada depends pada individu. Sebab tak semua orang mungkin boleh beli saham hari ni, esok dia boleh duduk rumah, so dia untung dan sebagainya, dia boleh orang kata kebebasan untuk bekerja lah. Maksudnya anda tak perlu pergi kerja, anda beli saham kan, anda dah boleh sustain untuk full time ataupun seumur hidup anda disara dengan keuntungan tadi. Jadi dia still memberi keputusan. So pada anda ada yang boleh dapat skill yang baik, mungkin konsisten dan sebagainya, modal yang besar, so mungkin dia boleh buat keputusan untuk bersara. So dia boleh buat trading dan sebagainya. Jadi anda juga ada kelebihan untuk membuat keputusan sendiri. Sebab bila anda simpan di ASB ni dia ada fund manager dia ataupun pengurus dana dia yang menentukan apa saham yang nak dibeli, apa saham yang nak dijual. Tapi bila anda memegang saham anda sendiri, anda boleh decide, anda boleh buat keputusan sendiri untuk jual ataupun beli saham tu. Tak kisahlah saham apa-apa anda nak beli, anda rasa ia ada prospek yang baik, so anda boleh buat keputusan tu sendiri. Itu adalah faktor ketiga. Yang keempat adalah mengalahkan inflasi. Maksudnya inflasi ni adalah kita panggil, boleh katakan sebagai susut nilai ataupun depreciation lah ataupun inflation sebenarnya. Sebab setiap tahun nilai duit kita ataupun aset dalam bentuk cash ni akan menyusut. So kita disebabkan oleh inflasi tadi. Jadi bila anda dapat keuntungan yang lebih besar daripada inflasi tadi, jadi maknanya anda tak mengalami susut nilai
duit anda yang ketara. Contoh anda ada 100,000 10 tahun lepas dengan 100,000 10 tahun akan datang adalah berbeza. Mungkin nilai dia menjadi semakin kecil. Tapi bila anda invest ataupun melabur dekat pasaran saham ni, anda untung konsisten. So mungkin anda boleh beat inflation tadi, dan 100,000 yang anda ada 10 tahun lepas, mungkin 10 tahun akan datang anda profit menjadi 200,000. Jadi susut nilai tu ataupun inflasi tadi dapat dikawal dengan baiklah dengan anda melabur dekat pasaran saham ni, dengan syarat anda untung lah. Kalau rugi anda tak dapat kalahkan inflasi, anda kalahkan modal anda, so anda habiskan terus. Jadi kena hati-hati. Dekat sini kita perlu belajar lah macam mana nak mula. Okey, seterusnya adalah kemudahan pelaburan di ujung jari. So saham ni lebih mudah sebab tak macam property, anda mungkin nak beli dan sebagainya, anda kena pergi walk in ke mana-mana. Sebab sekarang saya rasa kebanyakan broker dah provide pembukaan akaun secara online atas talian, ataupun anda boleh walk in ke broker, anda jumpa remiser, anda jumpa dealer yang anda berminat nak open account tu, anda tanya dia dan sebagainya. So kalau anda setuju, anda boleh buka akaun tersebut. So waktu open account je anda kena datang jumpa, tapi selepas tu urusan semua secara online. Jadi pelaburan di ujung jari. So saya rasa itu antara tarikan ataupun kelebihan untuk kita invest dekat pasaran saham tadi. Okay, so keuntungan. So orang tanya bila dah beli saham ni kat mana untung dia, kan? Jadi keuntungan dia ada dari dua aspek yang utama, iaitu yang pertama adalah dividen. So di mana dividen ni adalah pengedaran sebahagian keuntungan syarikat tadi kepada pemegang saham. Macam tadi saya cakap lah, kalau kita dah invest ataupun melabur dekat syarikat Tenaga Nasional Berhad, so kita dah bagi modal kita nak TNB ni diorang ni buat perniagaan yang menjalankan perniagaan dan membuat keuntungan. Jadi baru kita dah boleh dapat keuntungan tu dalam bentuk dividen. So dividen ni dia tak tetap, dia tak menjadi kemestian untuk diberikan mengikut keputusan manajemen ataupun pengurusan. Maknanya syarikat boleh tentukan berapa dia nak bagi dividen tersebut pada kita. Sebab kalau lately kita tengok akhir tahun lepas, contoh syarikat-syarikat glove, rubber and glove, kebanyakannya buat profit yang sangat-sangat berganda. Jadi diorang bagi special dividend, diorang bagi dividen lagi. So maknanya keuntungan diorang banyak, diorang akan bagi lebih. Tapi dia bergantung kepada pihak pengurusan syarikat tersebut lah. Ada yang kata tak apa, kita untung kita simpan, kita tak nak bagi shareholder. Ada juga macam tu. Jadi anda kena study benda ni. Jadi dia akan bagi dalam bentuk tunai ataupun dia boleh bagi dalam bentuk pemberian saham, bonus dan sebagainya. So ada kelebihan juga. Tak semestinya beli simpan di ASB anda dapat dividen. So anda beli saham pun anda dapat dividen selain bonus dan sebagainya. So dividen adalah faktor utama. Yang kedua adalah faktor yang paling orang suka adalah peningkatan harga saham. So peningkatan harga saham ni saya rasa tak perlu explain, semua orang tahu. Maksudnya peningkatan harga saham ni adalah peningkatan harga yang kita beli, ada kenaikan harga, kita boleh jual, dan beza keuntungan beza kenaikan harga tadi adalah profit kita ataupun keuntungan kita. Maknanya kalau saya beli saham Tenaga Nasional tadi berharga RM10, esoknya dia naik RM11, so dia ada kenaikan RM1. Jadi bila dia jual RM11, maka keuntungan dia adalah RM1 seunit. Jadi kalau anda beli 100 unit, anda untung RM100. Anda beli 1000 unit, anda akan untung RM1,000. So dia simple je. Jadi orang nak peningkatan harga saham ni adalah faktor utama lah yang orang nak beli saham tu. Sebab kalau kita beli saham 10 sen, dia naik 1 sen adalah 10%. Jadi kalau 10 sen saya boleh beli dengan modal saya ada 10,000, saya boleh beli 100,000 unit. Kalau naik 1 sen saya untung dekat 1,000 lah. Jadi orang nak kenaikan harga ni, tapi kena hati-hati juga sebab kita perlu ada skill yang baik untuk dapatkan harga yang baik untuk kita beli dan jual pada harga yang kita untung lah. So kalau anda beli harga RM1, anda jual 90 sen, anda akan rugi 10 sen lah. So kena tengok peningkatan harga tu adalah satu side yang di mana orang nak tengok ataupun orang nak invest dekat pelaburan saham ni. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk anda membuka CDS account. Okey, dekat sini langkah dia simple je, tak susah pun. Sebab ini langkah-langkah yang anda buat CDS secara manual. Maksudnya anda walk in ke broker untuk anda buka account. Okey, langkah dia adalah anda nak buka CDS account ni, anda perlu hantar dokumen. Okey.
So anda boleh pilih mana-mana broker. Di dalam Bursa Malaysia ada berpuluh broker. Anda ada RHB Investment Bank, Maybank Investment Bank, Kenanga Investment Bank, Melaka Securities, Rakuten dan sebagainya. So kita ada banyak broker. Anda boleh check dalam Bursa Malaysia, ada senarai broker. Jadi anda boleh buka dengan mana-mana. Mungkin yang terdekat dengan anda punya tempat tinggal ataupun tempat kerja, anda boleh walk in, anda boleh datang ke sana untuk buka CDS. Jadi kita perlu walk in ke broker. Sebab orang tanya broker tu apa, CDS tu apa. Okay, CDS stand for Central Depository System lah. Okay, dia simple je. Macam kita simpan duit, kita simpan ataupun kita panggil saving. Duit kita dapat gaji masuk dalam account bank. So account saving kita dibuka dengan bank. Kita panggil commercial bank, iaitu macam RHB, CIMB dan sebagainya. So duit kita dalam account bank ataupun kita buka current account semasa. Tapi untuk saham disimpan dalam CDS, iaitu kita dah centralize dekat bursa. Account anda semua buka, kita park dekat bursa. Bursa sebagai pemegang amanah untuk kita punya account tu lah. Jadi anda buka CDS di broker, tapi CDS ni sebenarnya adalah diuruskan oleh Bursa Malaysia. Yang anda buka di broker adalah trading account. Ramai yang confuse. Kadang dia dah buka CDS siap-siap tapi trading account tak ada. So dia tak boleh nak beli sebab pembelian atau penjualan saham perlu melalui broker ataupun partisipan dalam Bursa Malaysia ni. Maksudnya broker tadilah. Jadi CDS anda nak simpan saham. Anda beli saham Tenaga Nasional, anda beli saham Telekom Malaysia, anda beli saham Top Glove dan sebagainya. Anda simpan dalam CDS. Anda tak simpan dalam account bank. Jadi anda nak buka akaun CDS, anda kena walk in ke broker. Jangan pergi ke bank-bank biasa pula kan, commercial bank. So anda kena pergi yang berstatus investment ataupun securities. So itu adalah broker. Jadi anda perlukan dokumen seperti salinan IC, slip gaji dan salinan penyata bank. Itu jika anda nak buka dengan broker saya lah. Tapi kalau broker lain mungkin ada lebih lagi ataupun atau kurang lagi lah dia punya dokumen tu. So anda perlu datang ke broker membawa siap-siap dokumen yang seperti saya bagi ni. Biasanya yang ni lah diperlukan. Okey, seterusnya anda cari dealer atau remiser. So anda walk in masuk dalam broker tu, anda carilah. Ya, mungkin anda nak Melayu ke, anda nak Chinese ke, anda nak Indian ke. Yang mana anda prefer untuk berhubung, yang anda rasa boleh servis anda dengan baik. So anda jumpa mereka untuk buka CDS tu. Jadi bila dia jumpa, dia akan bagi borang CDS, dia akan bagi borang trading dan sebagainya. Anda perlu isi dan sebagainya. So anda boleh submit kepada dia. Dan selepas diuruskan, anda akan terima notis pembukaan akaun tadi daripada Bursa Malaysia. Kita panggil notis pengesahan CDS. Nanti dia bagi CDS statement. Dia ada password protected. Anda boleh check dekat email, anda boleh dapat. So maknanya akaun CDS anda dah diwujudkan ataupun aktif. So anda boleh mulakan melabur. So anda boleh, seterusnya adalah langkah kelima, anda boleh mulakan melabur lah. So maknanya anda boleh berhubung dengan ejen anda ataupun remiser anda untuk mendapatkan online trading account dan sebagainya untuk anda mulakan. Nanti anda boleh tanya dia macam mana nak deposit, macam mana nak buat withdrawal dan sebagainya. So anda boleh mulakan lah untuk beli saham-saham tersebut. Okey, macam tadi saya cakap, okey, bila anda nak walk in ke broker, broker ni adalah satu orang tengah ataupun syarikat yang menjadi orang tengah antara bursa dengan klien ataupun anda semualah, kita semua sebagai pelabur. So kita perlu ada broker ni sebagai orang yang membantu kita membuat decision ataupun keputusan dari segi kita nak beli atau nak jual, servis-servis lain seperti analisis dan sebagainya lah. So dalam pelaburan saham ni, anda wajib memilih broker platform yang terbaik untuk anda lah. Sebab setiap broker ada kelebihan dia, kita tak cakap kekurangan lah, tapi ada kelebihan dia dan ada yang mungkin dia berbeza lah dengan broker-broker lain. So depends pada anda. Mungkin anda rasa broker ni mahal sikit tapi servis dia bagus, so anda boleh pilih broker A. Tapi anda rasa anda tak perlukan servis mereka, anda nak murah, anda boleh cari servis daripada broker B. So anda boleh tengok apa kesesuaian dan keperluan anda. Jadi anda boleh buka 2 ataupun 3 akaun ataupun lebih akaun dalam masa yang sama di broker yang berbeza. So anda tak boleh buka dengan RHB Investment dekat KL, anda boleh buka RHB Investment dekat Johor. So dia tak boleh macam tu. So anda kena ada broker yang berbeza. Kalau anda nak buka banyak broker lah. Tapi untuk broker yang sama, anda boleh ada satu saja CDS.
Jadi macam ni kat sini saya cakap setiap broker mempunyai kelebihan masing-masing. Antara perbezaan utama adalah choice broker, platform yang anda nak guna, apps dekat phone dan sebagainya, analisa saham, ikmat nasihat oleh dealer dan advisor yang anda jumpa tu. Mungkin ada orang buka online tapi dia tak tahu siapa advisor, dia tak boleh tanya pun. Jadi pada saya rugi. So anda boleh cari advisor yang mungkin boleh bantu anda, tak kisah dari segi analisis ke, dari segi ikmat nasihat macam mana kita nak beli, nak pilih saham dan sebagainya. Sebab inilah tujuan mereka ejen-ejen ni ada. Sebab bila anda buka online, so anda mungkin boleh open dengan sesiapa saja daripada broker tersebut. Mungkin diorang tak ada nak nasihat anda dari segi apa dan sebagainya. So sebab tu charge dia murah sikit. Jadi kalau anda seorang pelabur yang independen ataupun berdiri sendiri, so anda boleh buka yang broker murah. So anda boleh buat kajian sendiri dan sebagainya. So antaranya kat bawah ni saya senaraikan saya punya broker, RHB Investment Bank Berhad. So dekat bawah tu anda nampak Participating Organisation of Bursa Malaysia Securities Berhad dan Trading Participant of Bursa Malaysia Derivative Berhad. Maknanya kalau anda tengok dekat sini, RHB Investment Bank dia menawarkan dua produk yang utama, iaitu atas sekali adalah securities, bawah adalah derivative. Jadi anda boleh buka dua-dua akaun sekali untuk di RHB Investment lah. So broker lain anda kena check one by one lah apa yang dia mereka tawarkan. Jadi kat sini saya senaraikan beberapa, ada 1, 2, 3, ada TA Securities, MNA Securities, Inter-Pacific Securities, KAF Securities, Public Investment Bank Berhad. So yang mana ada equity, securities, investment bank ni adalah senarai-senarai apa ni, broker. Jadi anda boleh layari link tu, anda boleh, mungkin anda tak boleh klik tapi anda boleh screenshot kan, nanti anda buka je laman web Bursa Malaysia, akan ada senarai. Rasanya ada 20 ataupun lebih senarai broker ni. Okey, macam tadi, bila anda nak mulakan melabur, so anda dah ada CDS, anda nak mulakan melabur, anda perlu menggunakan platform yang disediakan oleh broker tadi. So anda walk in, macam ni saya bagi contoh lagi. So anda boleh walk in ke RHB, anda buka CDS, anda dah dapat CDS account, anda request kepada advisor untuk membuka account online trading. So anda boleh buat trading jual beli tu secara online ataupun atas talian. Anda boleh guna phone, anda boleh guna PC, laptop dan sebagainya. So sekarang semua online. Jadi contoh macam di RHB, anda akan menggunakan platform RHB TradeSmart. Klien buat order, masuk ke TradeSmart, RHB TradeSmart, dan dia akan hantar order anda ke Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ni akan tentukan pembeli siapa, penjual siapa, order match dan anda dapat saham tu. So anda akan saham anda akan dimasukkan dalam CDS anda lah. Jadi yang jual tadi dia akan jual, nanti mungkin dekat bursa tu dia akan satukan dengan pembeli pula. Jadi anda dapat jual, baru duit akan dikreditkan ke akaun anda. So proses untuk anda beli hari ni, anda jual hari ni contohnya kan. So proses untuk clearing ataupun kita panggil settlement adalah 2 hari bekerja. Maknanya hari ni anda jual saham tu, anda tak boleh dapat hari ni duitnya. So anda akan dapat 2 hari selepas anda jual. Hari bekerja So lebih cepat lah, sebelum ni 3 hari. Jadi anda boleh beli apa-apa saham, anda boleh jual hari yang sama, tak ada masalah untuk beli dalam masa 5 minit anda pegang saham, anda nak jual pun tak ada masalah. Jadi bila anda buat secara online ni lebih cepat. Anda boleh juga buat order ataupun buat pesanan ataupun kita nak beli ni, kita contact advisor. Boleh juga, cuma charge dia akan lebih tinggi sikit lah. Bagi tahu saya nak beli saham apa, berapa unit, nanti kita tengok modal ada, so dan baru kita akan beli saham tersebut. Advisor akan belikan, jadi anda hanya tengok je lah order tu, nanti dia akan inform anda. Jadi segala order tu akan masuk di Bursa Malaysia punya server. So maknanya Bursa Malaysia yang kendalikan pasaran tu. So anda boleh beli juga saham-saham global. Macam ada klien-klien yang mungkin nak beli saham Apple, saham Tesla dan sebagainya. So kita macam ada certain broker yang menawarkan saham-saham global ni. Jadi Bursa Malaysia adalah intermediate ataupun orang tengah untuk pasaran US lah, di Nasdaq dan sebagainya. So anda boleh tanya pada broker lah apa yang charge dikenakan, platform yang ditawarkan untuk global. Jadi sekarang ni kita dah bergerak ke arah semua online, so semua mudah, sangat mudah. Jadi macam tadi, AC adalah memantau ataupun pemantau untuk semua aktiviti yang berlaku di Bursa Malaysia. So hati-hati bila anda buat manipulation dan sebagainya, ada orang yang mengawasi ataupun mengawal selia pasaran pasaran ni lah.
Okey. Ini adalah waktu dagangan. Okey, waktu dagangan untuk pasaran Bursa Malaysia ni lah. Okey. Pembukaan kita panggil pre-opening. Pembukaan adalah 8.30 hingga 9 pagi. Maknanya pukul 8.30 pagi sampai 9 pagi tu setiap hari bekerja lah. Hari bekerja ikut wilayah persekutuan KL, Kuala Lumpur. So maknanya KL cuti, kita cuti. Jadi kalau KL kerja, negeri lain cuti, so Bursa Malaysia still open ataupun buka. Jadi pembukaan adalah 8.30 hingga 9 pagi. So waktu tu proses untuk sistem start dan check order yang dimasukkan. So anda boleh mulakan buat queue order waktu 8.30 sampai 9 pagi itulah sebelum anda pergi kerja ke dan sebagainya. So market ataupun pasaran akan buka sesi dagangan dia pada pukul 9 pagi tepat hingga ke 12.30 tengah hari. So ni sharp lah 12.30 tengah hari dia akan stop untuk rehat. Jadi dia akan ada sesi pembukaan atau pre-opening pada jam 2 hingga 2.30 petang. So sama macam pagi tadi, dia akan ada masuk order dan sebagainya. So anda boleh check order anda reject dan sebagainya. So dah settle, pukul 2.30 dia akan buka balik sampai 4.45 petang. So sampai 4.45 petang ni biasanya kita dah check order. Sebelum 4.45 tu saya galakkan anda semua check order-order anda. Kan, sama ada order tu mesh partially ataupun dah mesh ke ataupun belum mesh. So anda boleh decide untuk dia untuk sambung ataupun untuk stopkan dagangan anda sampai 4.45 tu tadi. Jadi dia akan ada sesi penutupan ataupun kita panggil pre-closing punya time pukul 4.45 hingga 4.50 petang. So 5 minit je. Waktu ni anda tak dibenarkan cancel order, anda tak dibenarkan masuk order sebab order anda masuk mungkin dia akan reject ataupun sebab waktu ni memang tak dibenarkan trading. So dia just nak susun order ataupun clearing dan sebagainya. So market akan bersambung semula pada 4.50 petang sampai pukul 5. So pukul 5 dah stop lah segala order, so market dah tutup. Jadi pasaran dah tutup, anda tak boleh buat dagangan. Okey, ini waktu-waktu dia lah. Okey, apa yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham tu? Tak kisah dia naik ke, dia turun ke, apakah faktor-faktor tu? Sebab kadang-kadang kita nak beli saham ni tapi kita tak tahu apa sebab dia boleh naik. Jadi kita nak tahu faktor-faktor tu adalah yang saya senaraikan ni yang utamalah yang biasanya kita pun boleh tengok ataupun kita boleh tahu dan study. Okey, satu adalah permintaan pasaran. Di mana apabila semakin tinggi permintaan sesuatu saham, semakin tinggi harga saham tersebut akan naik. Maknanya kalau harga turun, ramai orang tak suka ataupun nak jual saham tu, tak ada permintaan, orang akan jual, so dia akan turun pula. Jadi dia berlaku sebaliknya. So maknanya contohnya bila saham-saham yang mungkin saham-saham yang bagus ataupun ada berita-berita yang saham dapat syarikat tu dapat projek dan sebagainya, saham-saham yang good news lah kita panggil. So saham-saham ni ada permintaan yang baik, dia akan naik lah seiring dengan permintaan daripada pelabur tu. So ramai orang beli saham tu, harga saham tu akan naik. So ramai orang jual, harga saham akan turun. Jadi permintaan pasaran ni adalah yang utama. So demand meningkat ataupun permintaan meningkat, maka harga pun akan meningkat. Jadi dalam pasaran saham, ini yang mempengaruhi faktor pergerakan harga tersebut. Yang kedua adalah faktor politik. So yang lately kita dengar nak election dan sebagainya, memang dia mengganggu bukan. So siapa-siapa yang dah pernah trading dan sebelum ni, mungkin dah start awal kan. So anda boleh nampak kebelakangan ni faktor-faktor politik ni orang kata faktor yang sangat-sangat mempengaruhi. So kita tak nak bagi tahu siapa yang buat ucapan dan sebagainya, dia akan mempengaruhi pasaran tu sebab pelabur-pelabur bukan setakat retailer macam kita ni ataupun big fund ataupun pelabur-pelabur besar dekat luar, mungkin foreign fund dan sebagainya, mereka ni pun sensitif dengan faktor-faktor politik ni sebab faktor politik ni melibatkan kestabilan kerajaan itu sendiri. Jadi penukaran polisi, penukaran kerajaan, pimpinan, dasar dan sebagainya. So dia memberi kesan secara tak langsung kepada ekonomi dan pergerakan saham ni. Sebab kita tak tahu direction ke mana. Kerajaan ni okey ke tak kan. Jadi bila macam ni dia akan menyebabkan harga saham tu turun. Tapi bila orang seperti macam kita lah, pelabur kita sendiri ataupun pelabur institusi dan sebagainya, yakin dengan apa yang kerajaan terbaru, so dia akan merubah persepsi ataupun pandangan untuk dia melabur ke Malaysia ni, so dia akan membuatkan saham tu naik lah.
ataupun pasaran tu sendiri boleh naik sebab kebanyakan saham-saham dalam tu meningkat harganya. Okey, so selepas faktor politik adalah kestabilan ekonomi lah. Jadi kestabilan ekonomi ni macam kita kita tahulah, so bila politik stable, kerajaan pun stable, ekonomi stable. Jadi dia akan menarik ramai pelabur untuk datang, tak kisah daripada dalam negara dan luar negara untuk melabur dekat Malaysia ni. So kita tengok market ekonomi bagus kat Malaysia ni. So ramai-ramai orang akan masuk dalam pasaran kita dan pasaran modal akan meningkat dari segi jumlah dagangan, harga saham akan meningkat sebab ramai yang beli dan sebagainya. So dia meningkatkan harga tersebut lah. Tapi kalau tak, sebaliknya akan berlaku lah. So yang keempat adalah profil syarikat. Profil syarikat ni adalah syarikat punya reputation. Reputasi maknanya kalau syarikat tu baik, diuruskan dengan baik, ada profit yang baik, konsisten, so orang akan lebih berminat untuk beli saham-saham macam ni sebab harga saham tu akan meningkat seiring dengan keuntungan syarikat tadi. Okey, seterusnya khabar angin ataupun kita panggil rumours lah. So kalau orang yang dah dalam saham ni, dia tak dapat elak lah di khabar angin. Dengar company A ni dapat projek dan sebagainya. So nanti orang mulalah beli saham tu. Jadi dia boleh memberi kesan terhadap harga saham tadi. Yang kelima, tadi 4, 5, 6. Pemberian dividen atau bonus. Lately kita nampak saham-saham yang bagi dividen, bagi bonus, saham-saham dia melonjak naik. Mungkin orang beli sebab nak dividen tadi dan nak bonus tadi. Tapi saya punya cadangan, anda kena belajar macam mana anda nak tahu dividen dan bonus ni boleh memberi impact yang positif kepada harga saham. Sebab akan berlaku adjustment ataupun perubahan harga selepas pemberian dividen atau bonus tadi. Jadi apa yang kita boleh dapat sentimen pemberian dividen atau bonus ni adalah yang macam ni lah saya tulis, pemberian dividen berkait rapat dengan keuntungan. So company yang ada untung baru dia akan bagi dividen ataupun bonus. So orang ataupun pelabur punya mindset, kita tengok saham ni nak bagi bonus, maknanya company ni bagus, company ni profit, so kita beli saham dia. Jadi dia akan meningkatkan harga saham tadi lah. Seterusnya adalah masalah dalaman. Insider punya konflik lah kita panggil. Syarikat-syarikat macam ni dia biasanya ada masalah dalaman dari segi financial dia, dari segi kewangan dia. Mungkin losses ataupun kerugian yang mungkin terlampau banyak, ataupun board of director ataupun top management ni bertukar orang, siasa bertukar ganti, ataupun tak ada credibility yang baik dan sebagainya. So benda-benda ni pun boleh memberi kesan terhadap harga saham tersebut. Ada yang shareholder kena saman director kena saman terlibat dengan isu-isu rasuah dan sebagainya. So ni semua akan memberi kesan kepada harga saham tersebut. Sebab kita nak invest pada company yang ada profil yang baik, ada keuntungan yang konsisten. So baru kita dapat pulangan yang konsisten dan baik tu. Okey, seterusnya saya speed sikit sebab slide ni banyak tapi takut masa kita agak suntuk. So seterusnya adalah jenis-jenis pelabur. So mana yang ni nanti ada sesi Q&A, anda boleh tanya dekat situ lah. Okey, seterusnya adalah jenis pelabur. Okey, pelabur ni kita lah sebagai pelabur. Tapi kita ni pelabur yang mana kan? So anda kena tahu anda yang mana. So kita bukan pelabur institusi. Kita adalah pelabur runcit sebab tertentu lah. Okey, jadi apa yang dikatakan pelabur institusi tempatan? Kita panggil institutional investor lah. Okey, institution ataupun institusi tempatan. Pelabur jenis ni adalah seperti KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWAP, Tabung Haji, PNB yang menguruskan ASB, Koperasi Felda dan sebagainya. So mereka-mereka ni adalah big fund sebab mereka ni adalah pelabur yang memiliki duit yang banyak daripada pelaburan pelabur-pelabur lain lah. Macam kita simpan duit di ASB mengharapkan dividen setiap tahun. So kita simpan di ASB. Tapi ASB ni dikawal ataupun diuruskan oleh Permodalan Nasional Berhad. Jadi mereka ni yang belikan saham anda, investkan duit anda dekat property, dekat bond dan sebagainya untuk dapat dividen. So diorang akan dapat dividen ni bagi dekat kita sebagai pelabur dekat institusi tersebut lah. Jadi mereka ni banyak duit. Duit diorang ni daripada pelabur-pelabur juga yang simpan duit dekat tabung haji dan sebagainya. Mereka dapat duit ni, mereka perlu generate profit daripada pelaburan mereka untuk bagi kita sebagai dividen. So konsep dia sama juga dengan saham tadi. Jadi
institution investor ni adalah big ataupun giant punya investor lah. Okey, seterusnya adalah kedua adalah jenis pelabur runcit. So pelabur runcit ni sebenarnya terdiri daripada banyak kategori lah. Ada yang intraday trader, ada yang panggil scalper, ada yang swing trader dan sebagainya. Yang penting semua ni adalah pelabur runcit yang mungkin mempunyai modal kurang 500,000 macam tu, kita boleh katakan sebagai pelabur runcit lah. Even anda ada 100,000 anda masih runcit berbanding dengan KWSP dan sebagainya lah. Jadi setiap peserta ni, setiap pelabur runcit ni dia ada objektif yang berbeza-beza. Macam saya mungkin nak simpanan saya ataupun pelaburan saya 3 bulan bagi saya 50% ataupun 10%. Contohnya, ada pelabur yang mungkin setiap hari saya nak 5%. Ada pelabur yang mungkin tak apa, setiap hari saya nak 1%. Jadi setiap pelabur ni, yang pelabur runcit ni ada masing-masing punya objektif ataupun target dia orang. Okay, so seterusnya adalah pelabur dana asing. Yang ni kita selalu dengar sebenarnya. Pelabur dana asing kan. Siapa pelabur dana asing ni? Pelabur dana asing ni adalah melibatkan pelabur-pelabur daripada luar, atau kita panggil foreign fund. Maknanya kemasukan dana asing ni akan melibatkan fund-fund daripada luar ni beli saham kat kita, beli saham apa-apalah yang mereka rasa mungkin sekarang harga saham Malaysia ni tengah murah, jadi kita beli saham-saham berpotensi tengah murah ni, mereka ni masuk. So itu kita kata bila pelabur dana asing ni masuk dalam pasaran kita, harga saham tu akan meningkat seiring dengan pasaran dia. Jadi kita nampak bila mereka ni masuk, mereka nampak sesuatu yang positif lah berkenaan kita punya ekonomi, kita punya politik punya sentimen dan sebagainya. So anda kena tengok baru-baru ni keluar data yang terbaru menunjukkan bahawa foreign funds start masuk since daripada 2018 macam tu, bila kerajaan PH take over. So kita nampak pengeluaran dana-dana asing ni ke pasaran yang lebih stabil. Tapi kita nampak this few months kita nampak foreign fund ni start masuk lah. Mungkin dia nampak saham-saham yang berkualiti ni pada harga yang diskaun. So mungkin anda tengok saham CIMB RM3, RM4. Dulu sebelum ni harga mahal kan. Jadi saham Asia sekarang RM1. Dulu harga RM3 masa ekonomi okey dan sebagainya. Jadi mereka nampak saham-saham berkualiti ni pada harga yang rendah. So pelabur dana asing ni akan masuk untuk beli pada harga yang rendah. Jadi kita perlu ambil kesempatan yang sama untuk beli saham-saham yang baik ini, simpan untuk melabur lah. Okay, seterusnya adalah jenis pelabur sindiket ataupun pemanipulator lah kan. So dalam bahasa Melayu dia, dalam bahasa saham dia memang kita panggil sindiket lah, ataupun operator ataupun manipulator dan sebagainya. So mereka ni terdiri daripada satu kumpulan ataupun organisasi yang underground. Kita tak tahu siapa, organisasi rahsia lah yang menjalankan aktiviti memanipulasi harga tadi. So dia orang boleh push harga tadi naik, harga saham tu naik, push harga saham turun. Dia orang akan create sentiment, create news, create rumours tadi, kabar angin dan sebagainya untuk membolehkan saham tu naik. Tapi pada masa yang sama mereka ni nak ambil keuntungan yang segera, so dia orang akan jual saham ni. Jadi yang terkena adalah pelabur-pelabur runcit lah seperti kita. Jadi sebab tu saya cakap anda perlu ada ilmu untuk anda masuk supaya anda tak rugi. Sebab saham ni bukan tempat untuk kita habiskan duit. Jadi kita kena belajar dulu untuk untuk beli saham tu. Okey, seterusnya adalah saham IPO. Okey, ramai yang tanya saham IPO ni apa, sebab kadang famous saya tengok carian memang ramai yang tanya berkenaan saham IPO. Saham IPO ni adalah saham terbitan awam. Saham yang tersenarai di Bursa Malaysia tapi dia baru nak diapungkan. Maksudnya saham yang ingin disenaraikan tapi dia akan melalui penilaian oleh pihak bursa, oleh pihak SC dan sebagainya lah sebelum disenaraikan. Jadi siapa yang buat urusan senaraian ni adalah banker ataupun investment bank. So dia orang boleh, contoh saya ada company ABC kan, saya mengedar furniture contohnya kan. Saya nak expand bisnes saya perlukan modal, saya nak listing di Bursa Malaysia ataupun nak apungkan syarikat saya di Bursa Malaysia. Jadi saya perlu lantik satu ejen ataupun issuer, kita panggil issuer lah, untuk keluarkan, untuk menjalani proses untuk listing dekat Bursa Malaysia untuk dapatkan modal daripada public ataupun orang awam. Jadi
banker ataupun investment bank ni akan buat kerja-kerja ni lah, senaraian ni. So dia dah melepasi pihak bursa, pihak AC dan sebagainya. Dia akan offer pada semua pelabur. Macam saham IPO ni, maknanya terbitan untuk awam. Jadi sebelum dia senaraikan diapungkan dalam Bursa Malaysia, dia akan offer ataupun tawarkan pada semua pelabur yang ada dekat Malaysia ni ataupun dekat luar negara untuk beli saham dia sebelum dia diapungkan. So kita panggil saham terbitan awam. So maknanya sebelum diapungkan, dia offer pada kita dulu saham-saham ni untuk dia beli dan invest, ataupun dia labur, ataupun dia nak jual tu kemudian, tak ada masalah. Tapi contoh Mr. DIY baru listing, kita nampak prospek company ni. So bila dia keluarkan saham terbitan awam ataupun IPO ni, kita boleh beli. So cara kita nak beli sebenarnya ada beberapa cara. Dekat sini satu cara adalah melalui permohonan saham peruntukan melalui MITI. Kita panggil MITI allocation ataupun saham MITI lah, ramai famous dengar saham MITI. Okey, saham MITI ni anda boleh buat secara online. Registration dia dekat website MITI seperti yang saya masukkan dalam ni lah, dalam slide ni. Anda boleh tengok www.sahamonline.miti.gov.my. So anda boleh klik link tu. Anda boleh daftar secara online dan cuma anda kena submit dokumen yang diperlukan lah sebagai pengesahan anda sebagai individu yang ada CDS dan sebagainya. So anda boleh buat secara online je. Hard copy anda kena hantar ke MITI lah. Jadi peruntukan saham MITI ni adalah peruntukan khas untuk Bumiputera saja. Tak kisah anda koperasi, anda syarikat ataupun anda pelabur individu. Jadi anda lengkapkan dokumen yang diperlukan semua. So anda boleh melabur lah melalui MITI. Anda boleh beli IPO ni melalui MITI. So proses senaraian ni akan mula-mula melalui peruntukan MITI dulu. Contohnya saya nak listing tadi, nak diapungkan tadi, saya akan offer pada MITI. Saya ada sekian location peruntukan untuk Bumiputera. Okey, saya akan melalui MITI, allocate dulu untuk Bumiputera. Bila semua Bumiputera dah dapat, yang apply tu dah dapat, so baru dia akan ditawarkan pada semua public. Maksudnya dia pada semua orang lah. Maknanya tak kisah dia Bumiputera ke Indian, Chinese dan sebagainya. So semua orang akan apply bila dia dah listing di public. So cara kedua adalah melalui private placement. Private placement ni anda susah nak dapat sekarang sebab private placement ni adalah macam tadi, jika saham Mr. DIY diuruskan oleh Maybank, issuer dia yang menguruskan proses senaraian tadi. So biasanya Maybank ni ada allocation dia ataupun peruntukan dia untuk offer pada mungkin klien-klien dia yang strong, yang memang loyal dengan dia dan sebagainya. Jadi private placement ni perlu beli dalam kuantiti yang banyak dan ditawarkan oleh issuer lah biasanya. So siapa-siapa yang kenal director dan sebagainya mungkin boleh tanyalah nak dapatkan private placement. Cuma anda perlu beli dalam kuantiti yang banyak dan dia ada charge lah mungkin. Okey, seterusnya adalah cabutan awam. So IPO cabutan awam ni adalah yang tadi saya cerita lah, selepas diperuntukkan dekat MITI tadi. So anda akan dapat saham ni, anda akan ditawarkan saham ni melalui public allocation ataupun cabutan awam. So semua orang boleh mohon dan dia akan, keputusan akan dibuat secara undian ataupun cabutan. Sebab tu dia panggil balloting lah. Jadi bagi peruntukan IPO awam ni, ia diperuntukkan dan boleh dimohon oleh semua rakyat Malaysia yang berkelayakan, di mana anda perlu ada CDS account, anda perlu ada modal. Jadi anda boleh apply ataupun mohon saham IPO cabutan awam ni melalui ATM machine di bank-bank besar lah, seperti biasanya RHB, CIMB, Maybank ni semua akan ada permohonan untuk electronic share application tadi. So anda boleh buat secara online, secara melalui ATM. So anda pergi ATM, masuk kad, anda pilih e-banking, saham terbitan awam. So anda pilih lah, tengok berapa modal yang anda ada. Anda boleh buat permohonan tu. So nanti kita tunggu bila dicabut buat balloting tadi ataupun undian tadi. So kalau anda dapat, nama anda naik, so anda akan dapat saham yang anda mohon tadi lah. Jadi itu cara dia lah. Dan seterusnya ada lagi satu cara adalah white form. White form ni dah ramai orang tak guna lah, sebab white form ni ditawarkan, biasanya white form ni ada dekat broker-broker lah. So anda boleh walk in broker, anda boleh minta dia orang white form ni, anda buat bank draft dan sebagainya. So sertakan sekali dengan form tadi, hantar kepada issuer tadi ataupun pihak yang menguruskan senaraian ni tadi. So 3 cara utama ni lah untuk IPO.
Okey, sekejap Sekejap okey, untuk kajian seterusnya untuk kita dah masuk ke bukan advance lah, sebenarnya pengenalan lagi. Tapi kadang-kadang orang tanya, macam mana saya nak beli saham ni, saya tak tahu company ni buat apa dan sebagainya. Jadi yang itulah kita kena buat selaku pelabur ataupun kita panggil investor lah. Jadi di mana anda perlu buat kajian, dia ada dua kajian yang utama lah kat sini saya senaraikan, iaitu kajian analisa melalui analisis fundamental. So kita panggil FA, ataupun kalau anda search kat Google kat mana-mana, ataupun anda pernah dengar siapa-siapa kawan-kawan kita yang pernah trade dan sebagainya, so diorang akan cakap kau study lah FA dia. Okey, FA ni ataupun fundamental analysis lah senang cerita, dia punya short form dia adalah strategi kajian yang mengkaji latar belakang syarikat tu. Maknanya kita mengkaji syarikat tu dari segi background dia, dari segi performance atau prestasi syarikat tu, projek dia, keuntungan dia macam mana, penggunaan modal, aset dan sebagainya, berapa banyak aset dia, hutang dia berapa banyak. So dalam kajian FA ni anda perlu tahu semua benda ni. Jadi anda perlu tahu, syarikat ni untung dalam 3-4 kuartal yang terlepas. So apakah unjuran prestasi yang akan datang? Apakah data-data yang kita boleh lihat macam revenue, sales dan sebagainya. Selain itu anda boleh tengok pihak pengurusan dia siapa, pengurusi dia, chairman dia siapa, CEO dia siapa, ataupun pemegang saham terbesar dia siapa. Jadi semua ni anda perlu melalui kajian fundamental. Jadi jika sebuah syarikat mempunyai FA yang baik ataupun senarai projek yang banyak, macam kita panggil order book lah. Okay, kita nampak construction start balik kan, siapa yang dapat projek LRT, DCRL ke dan sebagainya. So company ni mungkin ada prospek yang baik untuk dia naik. So bila banyak projek, banyak untung dia kan. So kajian ni dibuat adalah menggunakan analisa fundamental. Jadi kita akan kira berapa earning per share, maksudnya keuntungan dalam setiap unit, keuntungan bersih dia berapa, gearing dia berapa, debt ratio dia, PE dia kan. So benda-benda ni melibatkan kajian yang bersifat accounting sikit. So dia banyak kira-kira, dia akan kira NTA dan sebagainya lah. So dia melibatkan calculation. Dia tak susah, cuma bagi orang yang baru yang mungkin tak ada background financial, so dia akan ada rasa rumit sikit nak buat kajian ni. So dalam kajian FA ini terdapat kelemahan dari segi informasi. So kadang-kadang kita tak dapat informasi yang tepat. Dan dia bersifat jangka masa yang agak panjang sikit. Bila kita kaji performance syarikat, so kita tak boleh nak expect hari ni beli, esok nak jual, sebab takkan hari ni syarikat tu berniaga, esok dia dah untung kan. So kita tak tahu. Kita boleh buat projection mungkin sebulan atau 3 bulan akan datang, macam mana performance syarikat, ataupun 6 bulan akan datang. So kita akan beli untuk tempoh yang lebih panjang, dan informasi itu untuk kita dapat agak limited. So kita kena tunggu setiap kuartal baru tahu berapa keuntungan dia dan sebagainya. Tapi news-news masa dapat projek dan sebagainya, kita susah nak dapat sikit informasi tu. Jadi ini kajian dari segi fundamental. Okey, so dalam pasaran bursa ni dia ada dua lah. Biasanya berita baik dengan berita tak baik. So berita baik ni dapat projek syarikat dan sebagainya lah. Dan berita tak baik ni adalah berita-berita yang syarikat-syarikat ni buat perkara-perkara yang menjejaskan imej syarikat lah. So prestasi lapor syarikat tak bagus, kerugian dalam perniagaan dan sebagainya. So dia melibatkan harga berita-berita yang tidak baik, so dia menyebabkan harga akan turun. Okey. So ni antara sebab kajian daripada segi fundamental. So bila anda tahu saham ni buat apa, saham ni performance macam mana, bisnes apa dan sebagainya, so anda nak beli pula. Okay, kita akan buat kajian kedua melalui kajian technical analysis ataupun kita panggil TA. Okay, analisa teknikal ni adalah satu kajian yang mengkaji pergerakan harga sebelum ni, harga yang lepas, untuk menjangkakan apa yang akan berlaku pada pasaran harga akan datang. Maksudnya tahun lepas harga tertinggi dia RM1, sekarang harga 50 sen. So kita menjangkakan dari segi technical analysis ni harga akan bergerak ke RM1 semula menggunakan technical analysis. Jadi kajian ni lebih cepat, ramai yang lebih gemar guna kaedah ni sebab dia menggunakan charting ataupun kita panggil charta lah. Maknanya yang diberikan ataupun disediakan oleh broker-broker anda.
So anda boleh tengok charting ni, anda boleh access dekat mana-mana. Sekarang banyak platform yang free dan sebagainya. Contohnya macam Bursa Marketplace ada sediakan chart dan sebagainya. So anda boleh access pergerakan chart ni ataupun carta ni secara online je. Jadi dia melibatkan psikologi. Carta ni ataupun chart ni dia melibatkan psikologi. Pergerakan harga naik turun tu adalah emosi manusia. Ramai yang rasa harga naik, so orang akan beli, harga saham naik. So dia membentuk kenaikan uptrend dan sebaliknya. Jadi apa yang menyebabkan harga naik turun tadi adalah faktor-faktor yang tadilah, yang awal-awal slide tadi. Jadi untuk kajian teknikal analisis ni dia bersifat short term biasanya. So kita nampak harga nak naik, breakout dan sebagainya, kita boleh beli harga ni, mungkin minggu depan kita boleh jual dalam pergerakan harga yang sangat singkat dan kecil. Jadi anda boleh gunakan chart ni sahaja tanpa fundamental. Tapi saranan saya anda perlukan dua-dua untuk balance kan. Jadi anda tahu syarikat apa yang ada fundamental yang baik, ada bisnes yang baik, anda beli, nak tengok chart, okay, anda nak tahu nak beli kat mana, harga yang rendah ataupun harga yang ada momentum dan sebagainya. Jadi dua-dua kajian ni penting, tengok kepada strategi dan objektif kita. Okey, ini adalah contoh lah, secara ringkas lah, saya just bagi gambaran. So kalau sideways maknanya market ataupun harga saham tu tak bergerak naik. So harga tu mungkin naik RM1, turun 50 sen, naik balik RM1, turun 50 sen. So harga akan bergerak secara mendatar. Itu sideways. So harga uptrend ni harga akan meningkat lah. Kita beli harga 50 sen, sekarang harga dah RM2 dalam tempoh setahun contohnya. Kadang-kadang sebulan kan. Jadi kita nak beli saham-saham yang uptrend lah untuk saham. Sebab kita hanya boleh beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Untuk downtrend pula ada harga saham yang sedang turun lah. Maknanya trend dia makin turun. So mungkin beli RM1. So turun esok 80 sen, lusa 70 sen. So mungkin next month 50 sen ataupun 20 sen. So kita tak nak beli saham-saham yang downtrend. Jadi kajian untuk menggunakan technical analysis ni pun sangat penting pada saya untuk kita timing dekat mana kita nak masuk saham tu. Jadi sebab pasaran saham ni adalah pasaran sehala saja. So maknanya kita boleh beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi, baru kita untung. Untuk pasaran derivatif ataupun pasaran niaga hadapan, dia ada dua hala. So di mana anda turun boleh buat duit, naik pun boleh buat duit. So anda nak tengok yang mana anda yang mana anda lebih familiar ataupun lebih berminat lah. Jadi dekat sini kajian tu saya bagi pada dua, iaitu kajian fundamental dan kajian technical untuk basic lah. Okey, setakat itu saja. Saya rasa saya serahkan kembali kepada Syaz. Okey, terima kasih Encik Farhan di atas perkongsian. Okey, banyak ilmu yang kita orang dapat perolehi. Semoga tips dan perkongsian yang diberikan oleh Encik Farhan pada hari ini dapat memanfaatkan oleh partisipan kita pada hari ini, dan partisipan kita juga dapat confidence untuk buka CDS account dan mula melabur. Okey. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A kepada siapa yang ingin mengajukan soalan kepada penceramah kita malam ni. Bolehlah kalian type soalan anda di Q&A box. Okay.